أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Teman-teman yang dihormati sekalian, Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini terdapat bersama dalam ruangan tadabbur Al-Quran dari kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Itu kita masuk kepada ayat yang ke 45 dari surah Yusuf alaihi salam. Teman-teman yang dikasihi sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ. Dan pada saat itu berkatalah orang yang terselamat di antara mereka yang berdua itu dan yang baru teringat akan pesanan Yusuf sesudah berlalu suatu masa yang lanjut. Aku akan memberitahu kepada kamu takbirnya. Oleh itu hantarkanlah daku pergi kepada orang yang mengetahui takbirnya. Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisatin la'alli arji'u ila an-nasi la'allahum ya'lamun. Setelah ia berjumpa dengan Yusuf, berkatalah ia, Yusuf, wahai orang yang benar pada segala-galanya, takbirkanlah kepada kami seorang bermimpi melihat 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus dan 7 tangkai biji-bijian yang hijau serta 7 tangkai lagi yang kering. Takbirkanlah supaya aku kembali kepada orang-orang yang mengutusku itu, semoga mereka dapat mengetahui akan takbirnya. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Yusuf menjawab, hendaklah kamu menanam bersungguh-sungguh 7 tahun berturut-turut. Kemudian apa yang kamu ketam biarkanlah dia pada tangkai-tangkainya kecuali sedikit dari bahagian yang kamu jadikan untuk makan. Thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kemudian akan datang selepas tempoh itu 7 tahun yang bersangatan kemaraunya, yang akan menghabiskan makanan yang kamu sediakan baginya kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan untuk dijadikan benih. Thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Kemudian akan datang pula sudah itu tahun yang padanya orang ramai beroleh rahmat hujan dan padanya mereka dapat memerah hasil anggur, zaitun dan sebagainya. Wa qala al-maliku tuni bihi. Walamma ja'ahu ar-rasul qala irji' ila rabbik fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahunna inna rabbi bikaidihinna alim. Dan apabila mendengar takbir itu, berkatalah Raja Mesir, bawalah dia kepadaku. Maka tak kala utusan raja datang kepada Yusuf menjemputnya menghadap raja, Yusuf berkata kepadanya, kembalilah kepada tuanmu. Kemudian bertanyalah kepadanya, apa halnya perempuan-perempuan yang melukakan tangan mereka? Sesungguhnya Tuhanku maha mengetahui akan tipu daya mereka. Qala ma khatbukunna idh rawattunna Yusuf an nafsih
قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. Setelah perempuan itu dipanggil, raja bertanya kepada mereka, apa hal kamu semasa kamu memujuk Yusuf mengenai dirinya? Mereka menjawab, jauhnya Allah dari segala cacat cela. Kami tidak mengetahui sesuatu kejahatan terhadap Yusuf. Isteri Al-Aziz pun berkata, sekarang ternyatalah kebenaran yang selama ini tersembunyi. Akulah yang memujuk Yusuf berkehendakkan dirinya, tetapi ia telah menolak, dan sesungguhnya adalah ia dari orang-orang yang benar. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Pengakuanku yang demikian supaya ia mengetahui bahawa aku tidak mengkhianatinya semasa ia tidak hadir bersama di sini, dan bahawa Allah tidak menjayakan tipu daya orang-orang yang khianat. Baiklah teman-teman dikasihi sekalian, insya-Allah pagi ini kita bermula pada ayat yang ke-46 dari surah Yusuf alaihi salatu wassalam, di mana rancangan Allah Subhanahu wa taala itu sebaik-baik rancangan. Di mana Al-Aziz, di mana Raja Mesir pada masa itu, bukan dipanggil Fir'aun ya, Raja Mesir pada masa itu telah bermimpi. Ini semua perancangan dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak membebaskan Nabi Yusuf dari penjara. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran kan, sebelum daripada ni, zalika makanna li Yusuf, itulah dia di antara cara bagaimana kami nak teguhkan Yusuf akan kedudukan dia di bumi Mesir ini. Maka tuan-tuan dikasihi sekalian, pada satu ketika raja negeri Mesir ini bermimpi dengan mimpi yang kita semua telah sebut kemarin, bahawa ada 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus, kemudian ada pula 7 tangkai yang kering, di sana juga ada 7 tangkai yang subur. Baik tuan-tuan dikasihi semua, apabila dia panggil semua pembesar dia, dan dia panggillah kubara dia, wazir-wazir dia panggillah, maklumlah demo orang besar ni tuan-tuan, panggil habis segala pembesar demo. Pembesar hadut tepi Al-Aziz ni pula, tepi raja ni pula, ada 2 jenis, ada yang baik, ada yang tidak baik ya. Jadi Hawashi, kita Arab panggil Hawashi. Hawashi artinya orang-orang yang berada di sekeliling raja tadi. Lalu berkatalah pembesar dia di kalangan para takbir mimpi, dia kata apa? Qalu adghasu ahlam. Oh tuanku, ini hanya mainan tidur semata-mata. Dia kata, tuanku, ya tuanku tengok tu bukannya apa-apa, ya tuanku tengok itu adalah adghasu ahlam, hanya mainan tidur buat semata-mata. Tak ada apa tuanku, tak perlu takut apalah. Pasal tuan-tuan semua, bila kita bukan ahli dia, kita boleh kata gapo sajalah. Kita bukan ahli dia, kita boleh kata gotu, kita boleh kata goni, macam-macam lah tuan-tuan semua. Baik, qalu adghasu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Sebenarnya tuan-tuan semua, mereka itu bukannya mengetahui pun akan takbir mimpi yang sedemikian itu. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. Ketika ni tuan-tuan teringatlah oleh siapa dia ingatnya? Teringatlah oleh salah seorang daripada yang selamat, iaitu yang memberi minuman air kepada raja. Sebab ia buat makanan tu adalah yang meracun tuanku. Tapi sekarang ni tuan-tuan semua, yang ada hanya tukar minum air. Dia teringat akan peristiwa dia dalam penjara bersama-sama dengan Nabi Yusuf alaihi salam, di mana dia telah mentadbirkan mimpi. Nabi Yusuf dalam penjara telah mentadbirkan mimpi. Dia cerita balik pengalaman dia dalam penjara bersama-sama dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Wahai ketika itu tuan-tuan semua, yang selamat daripada mati hukuman salib tadi adalah pemberi minum air kepada raja, as-saqi. Syaitan telah mengganggu dia, melupakan dia untuk ingat kepada Yusuf buat beberapa lama, menyebabkan dia berada dalam penjara.
Dia lupa nak royak cerita Nabi Yusuf alaihi salam kepada raja. Ya, kalau kita kira tuan-tuan semua dia jumpa raja pada setiap hari dah. Dia teringat ni selepas tempoh yang lama lah. Berapa tahun lah, 8 tahun, 10 tahun, bid'a sinin, antara 3 hingga 10 tahun. Faqala lil malik, dia berkata kepada raja ataupun kepada pembesar-pembesar yang berada di sekeliling raja tadi. Dia pun sebutlah tuan-tuan kepada pembesar yang berada di sekeliling raja tadi. Dia kata apa semua? Dia kata waqala allazi naja minhuma waddakara. Waddakara artinya yang dia ingat, yakni asal dia bukan waddakara, wastakara. Ini khusus untuk bahasa Arab lah, ilmu saraf ya. Ba'da ummatin, untuk satu tempoh yang lama. Apa dia kata? Ana unabbiukum bita'wilihi, aku akan khabarkan kepada kamu semua dengan takwilan mimpi ini. Untuk gapo dia mimpi mu tadi. Oleh demikian aku minta denganmu fa'arsiluni, antarlah aku bertemu dengan Yusuf. Fa'arsiluni ay fab'athuni, atalah aku gi. Wahai raja, wahai pembesar semua, izinkan aku bertemu dengan Yusuf dalam penjara. Sebab Yusuf pada hari ini berada dalam penjara. Kalau tuan-tuan fikirlah, yang ada di sekeliling raja itu insan yang hebat-hebat belaka, orang yang besar-besar belaka tuan-tuan. Yang bercakap ini adalah orang biasa. Siapa dia? Tukar buah air. Tukar buah air kepada raja Mesir pada masa itu. Dia hanya insan biasa, orang kecil, orang pakak rendah. Tapi ini satu isu yang besar menyebabkan masalah mimpi seorang ketua negara yang perlu kita bagi tumpuan. Sebab itulah nak cerita ke tuan-tuan semua, kadang-kadang dalam hidup kita ini, orang yang kita pandang remeh sebenarnya tidak remeh. Ada kelebihan yang ada pada mereka. Saya nak buat contoh lah ke tuan-tuan sekalian. Ini contoh sampingan untuk pedoman hidup kita. Pada satu ketika, ni orang sebut cerita lah, saya pergi kursus pengurusan keuangan. Satu orang penceramah dia cerita. Satu kali dia kata, satu kali syarikat Ajinomoto dia buat satu meeting. Bot dia, ahli lembaga pengarah ni tuan-tuan, dia buat satu meeting. Mesyuarat. Tajuk dia bagaimana nak melariskan jualan Ajinomoto kita. Lalu bot ni berfikirlah pro and con. Waktu ni kita iklan dalam TV. Ni pula pakai dalam TV punya iklan berapa kita kena bayar. Nak di waktu puncak seperti warta berita. Kalau radio sebelum waktu berbuka puasa contoh. Mesti ada risiko keuangan yang tinggi. Bicara kok tu tak kena, bicara kok ni tak kena. Nak imbang di antara idea yang kita nak melariskan jualan dengan duit yang akan kita habiskan. Adakah dia berbaloi? Bila pakak bicara, siapa letih lah. Bicara kok tu tak kena, kok ni tak kena. Dalam suasana letih ni tuan-tuan, ada satu orang pokcik yang kerja dia tukar wak air. Kita panggil lah Pok Mak lah sini. Tukar wak air. Dia pun tukar wak air juga ni. Bila dia tukar buat air, dia tengok puak-puak lembaga pengarah ni penat belakang dah mikir nak lagu mana. Maka tukar buat air ni pun tuan-tuan tanyalah puak-puak ni. Tuan-tuan semua duk mikir apa dia, agenda mesyuaratnya. Ni Pok Mak je, Pok Mak kelas kampung je. Dia kata puak kita duk bicara lagu mana cara nak melariskan jualan Ajinomoto kita. Lagu mana cara nak melariskan jualan Ajinomoto kita. Puak Mak ni kata tak belik, dia kata tak sedut mikir banyak lah puak-puak demo. Idea simple nak demo, nak pelari Ajinomoto senang saja. Kita peluah lubang. Tuan-tuan Ajinomoto Ajinomoto dia letak dalam botol, kemudian ada lubang tu depan tu. Lubang tu speed, bila tukar tu dia tubik sikit. Tubik sikit, lama habis orang tak beli. Puak Mak ni kata kita luah lubang. Lubang kita luas sikit. Bila orang cuah tu ru tu biar banyak, curah tu ru tu biar banyak. Akhir sekali tuan-tuan semua, apa jadi? Ajinomoto cepat habis, makanlah pula kau sedap, jualan kita kau lari. Puak-puak lembaga pengarah kata, apa kita tak mikir lagu Puak Mak? Artinya Puak Mak dipandang remeh tadi, ia gajinya 900,000 ya.
idea dia dapat diterima oleh orang yang punya ilmu mesyuarat dia sehari mungkin 1,000 ya ataupun mungkin 5,000 ya. Nak royak ke tuan-tuan semua, jangan kita perkecilkan orang. Setiap manusia ni ada kelebihan masing-masing. Walaupun semua tak boleh kita perkecilkan dia. Walau apapun ada saham yang mereka keluarkan. Jadi kita jangan rasa kita ni bijak tuan-tuan. Kita semua ni yukammilu ba'duhu ba'dan. Kita semua ni saling menyempurnakan di antara satu sama lain. Sebab itulah yang nak pergi jumpa Nabi Yusuf ini, dia cerita pengalaman dia bermimpi dalam penjara. Ada di sana ada keserasian cerita di antara mimpi raja dengan mimpi dia ni. Jadi tuan-tuan nak sebutkan di sini, jangan menghina mana-mana orang. La tahqiranna. Jangan kita hina mana-mana orang. Dia ada kelebihan dia, ini pula ada kelebihan ini. Kita duk asyik nak hina orang tu, nak hina orang ni, tak boleh. Walau sekecil mana dia. Kita bergaji mahal, jangan hina orang gaji rendah. Waktu tayar kereta kita pacik, tayar kereta kita bocor, siapa dia nak buat? Saya di kampung, ada satu orang nama dia, budak muda, umur 25 sekarang ni, nama dia Mak Yeh. Mak Yeh ni tuan-tuan, sekolah setakat jajah 6. Tapi kami sebutir kampung ni, apa kami nak buat kampung, kalau kerja-kerja asas mesti cari Mak Yeh. Nak rebel, nak pegang lembu, nak perubah lembu, cari Mak Yeh. Nak tahu belulai, cari Mak Yeh. Nak apa pun cari Mak Yeh. Akhirnya Mak Yeh, budak yang umur 20-an ni tuan-tuan semua, dapat buat rumah harga sekarang dekat 100,000 lebih dengan cara tak bertes serabut. Nak ceritanya tuan-tuan, jangan kita menghina mana-mana orang. Tiap-tiap orang mesti ada kelebihan dia. Di sini yang nak pergi runding Nabi Yusuf itu Saqi, orang yang beri minum air kepada raja. Boy dia bukan ada besar sangat pun gaji dia, pangkat dia pun tak ada, Tan Sri pun tidak ada, Datuk Sri pun tidak ada. Tapi saham dia besar di sini. Baik. Fab'athuni fab'athu faja'a faqal. Lalu puak ni pun izinkan dia pergi bertemu dengan Nabi Yusuf. Dia berkata kepada Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam, ya Yusuf, dia kata, dia dah berkawan dalam penjara ni. Sebab tu dia guna perkataan wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Kemudian ayat berikut dia sebut apa ni, ya sahibai sijni. Nabi Yusuf kata, wahai sahabatku berdua, yakni jadi sahibi. Dia bila kita berkawan ni tuan-tuan, dia boleh mengatasi pangkat tau. Kita kena ingat, dia dunia ni bil wasilah la bil fadilah. Itu teori kita. Dunia bil wasilah la bil fadilah. Dunia ni bukan dengan darjat. Orang atas suruh, orang bawah tak buat, dia tak boleh nak buat apa. Habis tinggi boleh tukar tempat kerja, dia boleh buat kawan ni pergi kerja lain. Tetapi dunia ni tuan-tuan, tempat orang malu mata. Dunia bil wasilah. Dunia ni tuan-tuan, tempat orang malu mata. Apabila orang malu mata kita tuan-tuan sekalian, apa-apa pun dia akan buat. Pasal apa? Sebab dia malu. Sebab dia malu mata kita. Inilah nak ceritanya, kelebihan kita ni apabila kita ni hubungan baik dengan orang. Bila kita berbuat baik dengan orang tuan-tuan semua, sikit sebanyak, benda urusan ni daripada susah menjadi mudah. Begitulah tuan-tuan semua. Ini konsep yang diperkenalkan oleh agama kita. Berhubung baik. Hablum minallah wa hablim minan nas. Hubungan dengan manusia, dengan Allah, hubungan dengan manusia. Saya dengan orang semua menjadi senang. Pakak besar kalau orang tak hormat, kita nak buat lagu mana tuan-tuan semua. Nak cerita di sini, dia mengajar kita. Yusuf berkata, ya sahibai, wahai dua kawanku. Sini pun sama. Bila dia pergi kepada Yusuf alaihi salam, dia pergi atas nama, dia wakil daripada pihak kerajaan, tapi dia juga berkawan dengan Nabi Yusuf. Bila kita berkawan ni senanglah cerita tuan-tuan semua. Masalah tak selesai di meja persuratan, meja perundingan, boleh diselesaikan dengan cara persahabatan. Baik. Faja'a faqala ya Yusuf ayyuhar rajulu kathirus sidqi. Yakni dia berkata kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Apa dia kata tuan-tuan dikasih semua? Yusuf ayyuhas siddiq. Wahai Yusuf yang banyak benar. Dia sifatkan Nabi Yusuf seorang yang banyak benar. Benar pada perkataan dia, benar pada perbuatan dia, benar pada takwilan mimpi dia, benar pada tafsiran percakapan dia. Semuanya benar belaka. Wahai Yusuf, aftina fi
apa cuba kamu cerita kepada kami tentang cerita yang dilihat oleh raja tadi. Dia pun sebut dah tuan-tuan cerita yang dilihat oleh raja tadi. Ada 7 ekor lembu gemuk dimakan, ada 7 ekor lembu yang kurus, ada 7 tangkai yang subur molek, yang lain lagi pula 7 tangkai yang kering konten. Cuba kamu takbirkan kepada kami. La'allallah yaj'ala laka farajan wa makhrajan. Boleh jadi dengan sebab kamu takwilkan mimpi ini sesuai dengan dikehendaki. Kalau betul lah, dia kata, boleh jadi ini menjadi sebab kamu akan dilepaskan daripada penjara. Minta dengan jasa baik kamu takbirkan akan mimpi raja tadi. Dia ni mempunyai kepercayaan yang penuh kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Sebab Nabi Yusuf dia kenal, dia bersaing. Dia tahu hati budi. Sebab itulah kawan-kawan semua, kita nak kenal orang, kita kena bersaing. Kalau kita tak bersaing dengan orang tu, tak kena duk baca persepsi, semua tak jadi. Kalau tuan-tuan beriman dengan persepsi, tuan-tuan orang yang salah. Persepsi maksud sudut pandang. Oh, tengok orang ni air muka dia bekir. Oh, dia ni air muka bekir, payah basah. Tengok air muka payah basah dah. Jangan tuan-tuan. Adakah tuan-tuan pernah berkawan dengan dia? Kadang-kadang orang kita nampak air muka dia lembut, dia makan dalam. Air muka lembut, kecek lembut. Oh tuan-tuan, ular nampak je lembut, jalan lembut, lekor-lekor dah berapa. Sekali selok patuk mati, kena ingat molek. Tapi anjing duk salak bukit, berapa orang baru anjing ke orang tuan-tuan semua. Sejarah orang digigit oleh anjing, berapa orang mati. Tak banding orang mati tengah tepuk kena patuk kau ular. Ular baik, nampak baik saja, tapi baik nak tupai tak boleh. Ular ni baik nak tupai gapo? Nak arak kau ular awak jaga kebun? Tak. Ular nampak baik, lembut, duk dia jalan pun tubuh lembut, tapi makan dalam boh. Kena ingat molek tu nama dia ular, kita kena mikir molek. Tapi anjing hok kerah, ho duk salak bukit tu kadang-kadang dalam kebun boleh pegang. Wak amat babi boleh. Makna nampak ganah tapi ada kebaikan. Hak ni nampak baik makan dalam. Hak tu kita kena ngaji. Kena tengok, kena kenal dia. Hidup main persepsi saja. Tengok orang muka dia payah basah dah. Mu pernah urusan dengan dia ke tak? Oh, nampak muka macam ni jahanam dah. Gaji kamu urusan dengan dia. Jangan hidup main persepsi. Kamu persepsi kamu hidup dengan su'udzan, buruk sangka dengan orang. Tak boleh tuan-tuan semua. Sebab tu Sayyidina Umar kata, kalau mu nak kenal orang, mu kena sayang dengan dia. Bila mu sayang dengan dia, mu sayang dengan dia, mu boleh kenal dia. Pertama, mu cuba hutang duit dengan dia, buat urusan duit dengan dia. Mudah kau payah basuh, boleh tupai ke tak. Yang kedua, mu boleh tengok perangai dia. Mu nak kenal orang, mu pergi sampai situ, baru boleh kenal. Bukannya mudah tuan-tuan. Betullah kata dia ni kenal sungguh Nabi Yusuf. Duk alergi apa lama dengan Nabi Yusuf. Dia kenal sengoti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Pasal itulah tuan-tuan, dia boleh percaya ke Nabi Yusuf. Kita tengok kau orang persepsi, oh dia tu kaya, cek pakai rasuah. Jangan main. Jangan main kat sini. Duk main tengok oh kaya dia apa ni. Kaya mari piti mari mana dia tu makan rasuah. Satu orang pekerja tu tuan-tuan semua dak. Amo sayang dia start dia pakai kereta wira buruk. Satu hari jumpa dengan amo pakai kereta mini. Pakai kereta mini Cooper kat 200,000. Dia pakai sebelah kereta amo. Itu kereta mini baru beli. Kata demo ingat siapa dia orang kaya mana saat ni. Biarlah amo nak tanya sengati. Mula kereta buruk wira sekali dengan kawan. Warna yo orang naik cepat gini mo kereta ni. Dia kata ustaz bagi sepak. Pok saudara ambo ni tak ada anak. Mati tinggal tanah neka. Ambo pula anak saudara dia seorang ni anak saudara dia. Ambo seorang, hak lain semua tak ada. Ambo adik-adik ambo seorang ustaz. Sakonya boleh kamu orang lain tak ada belakang ustaz. Boleh kamu sako neka kita pecah luk ustaz. Kita boleh dekat 2 juta dia kata. Lepas tu bakal kereta 200,000 beres. Orang sesok boleh piti. Kalau mu pandai dia serong, punahlah mu. Betul kata jangan duk pandai serong. Baik tuan-tuan semua ya. Ni zaman orang pandai serong kepada orang. Tapi ya budak pandai serong kat orang nak mana tuan-tuan semua. Yusuf ayyuhas siddiq aftina fi 7 baqaratin siman. Qala, kata Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dia kata orang ni mudah-mudahan dengan sebab takbir mimpimu ni beginilah. Lalu tuan-tuan dia sebutlah kepada Nabi Yusuf alaihi salam akan takbirnya.
Dan Nabi Yusuf ni pula tidak cela kahwin ni. Ia lupa nak royak dia ni kepada raja. Dia tidak buat syarat apa-apa. Dia pun ceritalah tuan-tuan semua dah. Menerangkan akan apa dia ni perancangan. Makna apa yang patut kamu buat dengan peristiwa yang berlaku ini. Dia taklah kata, mu tubik pada J tak. Mu tubik pada J tu, lupa kat aku, tangi parak mari cari aku. Tak, Nabi Yusuf ni tuan-tuan tak bakit cerita lama. Dia tak bakit. Orang juruh tak bakit cerita lama. Kita duk ukit-ukit semua bagai lama. Dah. Kita duk ukit-ukit semua bagai lama. Nabi Yusuf tak tuan-tuan. Bila orang mari tanya, dia royak cerita. Bukanlah kata, parak-parak mari cari aku. Mula aku pesan dah, baru boleh tubik J. Mu tak tolong dah aku tubik J. Dan mula ni baru mari cari kali kita bakit lagu tu. Nabi Yusuf ni tuan-tuan semua, dia tak sebut apa-apa. Min ghairi laumin wa itabin ala nisyanihi ma wassahu bih. Dengan tidak ada apa-apa celaan, apa-apa kata-kata di atas lupanya orang ni tadi. Min ghairi istiratil khuruj. Tak lawak syarat. Tu aku nak tahu boleh. Waktu bi aku dulu daripada penjara. Jangan dah, tak beri syarat. Dia pun ceritalah. Mubayyinan lahum. Wayak ke puak ni bawa khutah. Ada 14 tahun depan mu ni mu akan jumpa dengan barang sekian. Akan mari tahu yang subur, akan mari hujan yang lebat selama 7 tahun. Kemudian mari pula kemarau yang besar untuk selama 7 tahun yang kedua. Dan dia pun sebutlah tuan-tuan semua, thumma arsyadahum ila ma yaf'alun. Kemudian dia kata, mu kena buat gini pada masa tahun yang subur ini. Apa dia kata? Qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Yusuf menjawab, hendaklah kamu menanam bersungguh-sungguh 7 tahun berturut-turut, kemudian apa yang kamu ketam biarkanlah dia pada tangkai-tangkainya kecuali sedikit dari bahagian yang kamu jadikan untuk makan. Bukan setakat takbir mimpi, dia cerita pula langkah-langkah tuan-tuan semua. Orang yang bijak, orang yang baik, memikirkan maslahah ummah, maslahah manusia lebih besar daripada maslahah peribadi. Kalau Nabi Yusuf kata waktu bi aku itu maslahat peribadi, tapi sekarang Nabi Yusuf tak kata pun waktu bi aku min ghairi istiratin, tak letak apa-apa syarat. Dia memikirkan kepada masalah rakyat, masalah ummah. Ini perangai orang yang berjiwa besar tuan-tuan. Orang berjiwa besar itu sikap mereka. Dia tak cara benda-benda khatih. Hak peribadi dia biarlah. Dia fikir masalah yang lebih besar lagi. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, di saat dia disebat oleh raja Al-Khalifah Al-Ma'mun ke apa, dia disebat oleh raja atas isu khalqul Quran. Di bulan Ramadan disebat oleh raja. Kemudian dia tubik daripada penjara wak kelik di rumah. Masa tu luka tak sial lagi atas belakang dia. Raja nak pergi perang. Raja nak pergi perang, nak pertahankan kedaulatan negara. Raja tu jugalah yang sebab belakang dia. Dia minta izin untuk menghadap raja. Raja berasa bingung. Aku mana nak menghadap aku? Dalam satu majlis dihadiri oleh menteri-menteri dia, maka diizinkan Imam Ahmad bin Hanbal masuk. Bila masuk tuan-tuan semua, Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, ada apa hajat kamu, wahai Ibnu Hanbal? Dia kata, aku tak ada hajat apa-apa, kecuali aku nak menyatakan pada kamu doaku kepada Allah supaya kamu mencapai kemenangan, mempertahankan negara. Bengong, raja tengok, mu doa untuk aku, sedangkan kesal aku sebab tak belakang mu ada lagi. Dia kata kesal ni adalah untuk aku, tapi aku berdoa sebab ini adalah perintah supaya ini adalah satu perkara yang doa kita buat untuk kedaulatan negara kita. Orang berjiwa besar tuan-tuan tak mikir masalah peribadi sama sekali, dia mikir masalah ummah keseluruhannya. Kita buat gapa-gapa duk mikir poket kita. Kaya dah duk mikir poket lagi. Sudah kaya duk mikir poket lagi. Wak ki jaga tu poket lagi. Wak ki jaga ni poket lagi. Bila lagi tuan-tuan nak bersyukur pada Allah Azza wa Jalla? Jangan tuan-tuan. Ya, kita makan gaji. Katalah hamba makan gaji. Alhamdulillah ada sedikit pendapatan untuk menyara kehidupan hamba. Bolehlah pegang isteri hamba, anak-anak hamba, rumah kereta seputih 2 untuk kehidupan hamba.
Amo buat projek sosial, buat masjid ke, rumah orang miskin ke, cara tengok mana orang susu anak yatim, bagi tengok dia, mau bantu sekadar mana kita boleh bantu tanpa kita ambil komisen. Pasal apa tuan-tuan? Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah berikan kepada kita kehidupan apa yang kita mahu. Kita syukur kepada Allah. Antara syukur kita ialah kita buat kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan untuk kita bantu orang lain tanpa kita ambil apa-apa upah. InsyaAllah Allah berikan kesenangan kepada kita semua. Jangan berfikir, wak go tu komisen 10%, wak go ni komisen 10%. Ada orang bertanya kepada hamba, Ustaz Tuluru buat masjid ni boleh berapa persen keuntungan pada Ustaz? Hamba kata kepada dia, kalaulah otak saya ni macam otak awak, itulah yang saya fikir. Saya tak fikir macam otak awak mikir komisen. Saya nak fikir syukur pada Allah atas nikmat Tuhan bagi kepada saya pendapatan bulanan sedikit sebanyak. Yang baki lagi saya guna untuk akhirat saya. Dunia ni saya akan tinggalkan. Boleh jadi 10 tahun, 5 tahun lagi saya akan mati, atau esok saya akan mati. Itulah yang bakal saya kecapi di hari akhirat saya. Adapun untuk dunia saya sudah mencukupi untuk kehidupan kita. Tuan-tuan semua, Nabi Yusuf berjiwa besar. Kita belajar kisah para Nabi. Nabi Yusuf berjiwa besar. Dia tak fikir soal dia tubik pada penjara, tapi dia fikirkan masalah manusia. Bila orang tanya, dia pun ceritalah mimpi tadi. Bukan setakat cerita mimpi tuan-tuan sekalian, dia cerita pula perancangan yang patut dibuat oleh kerajaan untuk keselamatan negara. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban. Kamu akan menanam dengan suburnya selama 7 tahun. 7 ekor lembu 7 tahun. Apa dia kata? Fama hasadtum fadharuhu fi sumbulih. Hak mana kamu ketam, dah tanah gandum ketah, tanah padi ketah. Hak mu ketah, dia kata fadharuhu fi sumbulihi. Kamu tinggalkan ia bersama dengan tangkai-tangkainya. Jangan duduk mu ketai mu kerak saja, ambil dengan takal letak dalam bekah. Sebab benda ni tahan lama. Kalau mu buat, dia tahan sekejap. Fadharuhu fi sumbulihi. Supaya dia bila muduk dengan takal tak akan dimakan oleh ubuk-ubuk sebagainya. Illa qalilan mimma ta'kulun. Kecuali hak mu nak makan lah. Mu nak makan sikit, mu ambil, mu mesing lah. Mu nak makan sikit, mu ambil, mu mesing. Nak makan sikit, mu ambil, mu mesing. Kadang mu nak makan, mu mesing. Kalau tidak, mu tinggal dengan takar-takar. Supaya dia ni bertahan dengan lebih lama. Dan kamu tidak membazir. Kalau kita pergi mesing banyak, dah pergi mesing banyak, tak habis makan kita membazir. Tak, mu nak makan banyak mana? Setakar, mu katok setakar. 2 takar, mu katok 2 takar. Jangan bazir, dia kata. Mu taruh dengan takar-takar, illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali hak sikit mu nak makan tu, mu buatlah. Nabi Yusuf hajar pada kita semua dah. Taruh benda ni. Jangan duduk bazir, jangan duduk borah. Litantafi'u bil baqi fi sab'i syidadi si'ab. Supaya kamu dapat bertahan untuk menghadapi 7 tahun yang susah yang akan mari selepas daripada ni. Nabi ajar kita tuan-tuan. Tapi kita tak. Kerja bertahun-tahun. Mari COVID-19 2 tahun. Menega 20 tahun. Mari COVID-19 tahun 2 tahun. Lerak dengan syarikat-syarikat. Pasal apa? Waktu kita boleh pitih, kita tak beringat. Kerja gaji puluh-puluh ribu, tak beringat. Beli gotu, beli goni, tukar kereta tiap-tiap tahun. Berat mari COVID sekaligus tuan-tuan semua. Lerak segala-galanya. Pasal apa kita lerak? Kerana kita tidak beringat. Sepatutnya tuan-tuan kita kena beringat. Pakar Skoda kita ingatlah depan tu kalau mati lagu mana anak bini kita dan sebagainya. Oh tak apa, mati pun rezeki tu hawi anak bini kita. Betul tu bagi rezeki belaka. Rezeki Skoda untuk makan madmun boleh. Tapi adakah anak awak boleh cover kehidupan dengan cara ni? Sebab tu kita kena beringat, jangan duk borah sangat weh. Kita depan ni gapo nak jadi tak tahu lagi ni tuan-tuan semua. Ini duk borah. Makan Skoda ada, jimat cermak, sakit demam kena beringat, bolah beli kereta baru sehari 2 ni kalau duit tak banyak, kaya tu ikut dia lah. Nah, dah. Kita kata dia kata entah duk buat live, dia kata beli telefon canggih lah. Beli telefon canggih, harga 5,000, telefon Samsung 5,000 canggih, dia kata. Boleh buat belakang-belakang yang tak nak buat. Senang dia kata, banyak kemudahan situ. Kata 5,000 ni, kau pakai harga 1,000 ya.
Ambo pakai telefon ambo ni tua-tua Oppo nice 92. Tak. Beli RM1,000. Ada adalah untuk ambo guna. Kita tak asyik nak beli 3-4 ribu tak ada PT, kita nak bazir tak asyik. Nak cari duit 5,000 ni tua-tua, banyak juga 5,000 ni kita nak bayar dah. Tapi kita rasa kita rok setakat tu lah. Biarlah orang nak kata gapo kita pun Allah telefon bodoh. Tak apa telefon bodoh asal ketua yang cerdik. Duk mikir kita buat cerdik belaka kita mikir. Bagi hamba tua-tua orang nak kata gapo pedulikan. Tu cerita peribadi orang lah. Dia wasa hidup mewah, hidup ladak dengan cara dia terpulang kepada dia. Hamba dengan cara hamba tak ada apa-apa. Sekadar-kadar tua-tua semua. Nak lelah ke diri dah mikir nak suruh orang apa kita hebat bodoh tuan-tuan semua. Maksud duk mikir orang nak kata gapo. Dunia ni tuan-tuan orang nak kata kita tu benda biasa. Tak. Macam semalam satu orang tulis bila hamba duk syarah, mana nama dia Hadisan Lee, itu di situ Wahabi. Dia kata hamba Wahabi. Kata pula ke dia lah yang nak kata kita nak hijau. Dia kata pergi dah. Hamba ambil pahala. Orang kata kamu tua-tua semua, hamba pun ambil pahala. Kata kamu, hamba ambil pahala. Apa kisah apa orang nak kata? Kita berdakwah ni tua-tua, wala yakhafuna laumata laim. Jangan kita takut pada celaan mana-mana orang. Orang nak katalah. Hamba tidak kata Wahabi, hamba Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idola kehidupan hamba meletak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang nak kata kita tu kita kutip pahala. Dia cakap pahala kepada hamba. Dia dia kata sekali, orang duk baca pula tulisan dia tulis hamba semalam dak. Dia kata pula, hamba boleh pahala pula. Bila dia selagi tulisan duk situ cakap banyak pahala dia hamba. Dia nak ilah hak dia kata kamu semalam tu ke, dia kena tulis mula, hamba minta maaf dengan Ustaz Saibung. Baru habis bahagian dosa kata kamu. Tidak ada tepek situ orang baca dosa. Cakap mu nak beri pahala kat aku. Apa ya pahala mu ada? Gitu kita relax ah. Orang kata gapo kata giang, mu tak kisah tuan semua. Kita berdakwah ni begitulah cabaran kita. Baik. Jangan mengata kepada orang ya. Nabi Yusuf kata jangan duk borah dia kata. Ingat molek 7 tahun akan datang mu jumpa dengan susah. Inilah tafsiran kepada 7 takak apa ni? Lembu 7 ekor gemuk, 7 ekor kuru, 7 takak kering, 7 takak subur. Dah. Jadi tuan-tuan semua, di tahun kemarau tu, kering tu kemarau ni la tambutul ardu syai'an. Bumi tak tumbuh tu apa-apa. Mutabur gapo tak tumbuh. Pada masa tu apa jadi? Yakul nama qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Pada tahun itu apa akan jadi? Yang akan menghabiskan makanan yang kamu sediakan baginya kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan untuk dijadikan benih. Maknanya tahu kemarau tegak mu makanlah. Hak mana musibah sebelum daripada ni. Kata orang tua-tua semua tak. Kata orang tua-tua, bila hujan lebat ambil air buah lekalah. Lepas tu kita mandi air hujan. Bila berlaku kemarau apa kita guna air kalah. Baru kita boleh mandi. Ni kalau hujan pun mandi air kalah, beratlah demo. Tai piti banyak kita menabur menyimpan. Tang duit tak ada kita boleh makan. Kita boleh berbelanja, baru segar hidup. Peduli ke apa orang nak kata. Baik. Summa ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Kemudian dikata lepas daripada tu akan datang pula padanya. Kemudian akan datang pula sesudah itu tahun yang padanya orang ramai beroleh rahmat hujan dan padanya mereka dapat membuah hasil anggur, zaitun dan sebagainya. Baik tuan-tuan semua, lepas berlaku kemarau yang panjang gapo semua sekali, barilah pula tahun subur yang berikutnya. Ini takwilan dari Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam kepada As-Siddiq tadi, kawan dalam penjara tadi. Kemudian Nabi Yusuf kata akan mari lepas tu tahun di mana mari pula hujan. Bila mari hujan lesahlah masalah sebab hujan ni sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Hujan-hujan ni sumber kehidupan. Qala Allah Ta'ala, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan kami jadikan dari air itu segala-galanya hidup. Ini khabar tuan-tuan semua, benda gaib masa depan dari wahyu Allah Ta'ala dan ilhamnya kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Bukan sekadar takbir mimpi, tapi menceritakan benda yang akan berlaku di hadapan hari mengikut wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam.
Lalu tuan-tuan dikasih semua, berikutnya waqala al-maliku tuni bihi. Lalu raja berkata, bawalah Yusuf tu mari ke sini. Ni tuan-tuan semua dah. Dia kata apa ni, bawa Yusuf mari sini. Barulah raja ni minta supaya dibawa Nabi Yusuf mari jumpa dengan raja. Ni detik pertama Nabi Yusuf melangkah keluar daripada penjara untuk selamat, tuan-tuan semua. Tengok Allah Ta'ala mengatur rancangan dia. Tuan-tuan semua jangan duduk gaduh dalam hidup kita. Hak kita nak akan boleh, insya-Allah akan boleh. Benda kita nak gapo-gapo akan boleh, cuma jangan gaduh. Al-ajalatu minasyaitan. Gapo-gapo daripada syaitan, wa ta'anni minallah. Kalau kita gaduh nak benda sebelum tiba masa dia, letih tuan-tuan semua. Hak tu ulama kata, man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa dia gaduh nak boleh suatu perkara sebelum tiba masa dia, ia disekat daripada bihirmanihi. Dia akan disekat, tak boleh. Maksud duk gaduh lah tuan-tuan. Akan tiba masanya benda kita nak akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengakhiri kisah pada pagi ni sebelum kita masuk episod Nabi Yusuf menghadap raja, insya-Allah pada esok hari tuan-tuan sekalian. Rugilah orang yang tidak ikut tafsir surah Nabi Yusuf. Amba bila mengajar tafsir surah Nabi Yusuf ni tuan-tuan, amba beremosi. Sebab apa tuan-tuan semua? Kita menghayati cerita ni. Alhamdulillah, amba ajar tafsir ni masa 4 kali dah. Khatam tafsir Nabi Yusuf ni tuan-tuan semua. Amba cukup gembira mengajar diri kita motivasi diri yang cukup tinggi, bahawa kita inilah dia kehidupan. Daripada kesenangan hidup keluarga, kelebihan dia dihina, dipenjara, difitnah lagi, akhirnya menjadi pembesar. Dan dia dihormati oleh semua orang. Motivasi kita, kehidupan kita ni tuan-tuan, teruskan perjuangan kita untuk kehidupan kita, dan kita mengambil iktibar daripada kisah-kisah Al-Quran dan pedulikan apa orang lain nak kata, asalkan kita betul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengakhiri kisah pada pagi ni, saya nak sebut satu cerita motivasi ringkas 2 minit sahaja. Ada satu orang yang minat kepada bunga dengan rama-rama. Satu hari tuan-tuan, dia pergi jalan rumah kawan dia, dia tengok ada bunga, kemudian ada rama di pokok bunga. Rama ni besar, comel, warna-warni. Dia kenal lah rama dak. Dia kata apa ni, butterfly ke apa dak, rama comel. Dia tengok comelnya, dia minta dengan Allah Ta'ala supaya Tuhan beri ke dia bunga dan rama-rama. Dia minta seminggu tak ada, 2 minggu tak ada. Dia berfikir, dia kata barangkali Allah Ta'ala ni tak ada nak urus aku nak berkali. Pada sangkaan dianya begitulah, kurang adabnya dia dengan Allah. Kali dia mikir, barangkali Tuhan nak mikir, Tuhan nak urus aku tak ada berkali. Aku nak gelai, Tuhan tak wilai kat aku. Ditakdir ke Allah Ta'ala beberapa hari lepas tu tuan-tuan, Allah Ta'ala bikin satu pokok kaktus. Pokok kaktus. Dia kata aku minta bunga comel, Allah bagi kat aku kaktus. Tak betul, dia kata. Kemudian dia tengok dekat rumah dia ada satu ulat kepompong. Ulat kepompong duduk di daun kayu. Aku minta rama, Tuhan bagi ulat kepompong. Aku minta pokok bunga comel, Tuhan bagi kaktus. Beberapa minggu lepas daripada tu, pokok kaktus mengeluarkan bunga. Tidakkah bunga kaktus tu comel? Ulat kepompong bertukar menjadi rama-rama. Akhirnya rama-rama tadi terbang pergi ke pokok kaktus, hinggap di bunga kaktus. Berarti bahawa yang kita nak itu akan kita perolehi. Tapi sabarlah tuan-tuan. Cuma kadang-kadang ada kata orang Arab, ta'tir riyahu bima la tashtahihi sufun. Kadang-kadang betul lah kapal layar dia nak kepada angin, tetapi tuan-tuan, angin dia datang itu tak serupa dengan dikehendaki oleh pelayar. Itu ada hikmah yang di sebaliknya yang kita tidak ketahui. Motivasi kita ialah apa yang kita kehendaki, insya-Allah Allah akan beri. Cuma kita perlukan kepada sedikit kesabaran dan kita banyak berdoa kepada Yang Maha Berkuasa. Bertemu lagi esok Nabi Yusuf menghadap raja. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma kfina bihalalika an haramika fadlika amman siwaka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya qadi al-hajat iqdi hajatana ya qadi al-hajat iqdi hajatana ya qadi al-hajat iqdi hajatana. Allahumma innaka ta'lamu ma fi sudurina faqdiha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.